Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi ke channel Cikgu Izan, di mana kamu akan mempelajari subjek Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, apakah tajuk dan juga aktiviti yang akan kamu pelajari pada kali ini? Jom tonton video ini sehingga ke penghujungnya. Baiklah, tema pada kali ini ialah tema 5, iaitu unit 13. Tema yang membawa tajuk Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan. Jadi di bawahnya unit 13. Tajuk pada kali ini ialah Anak Watan Berjaya. Kemahiran yang akan kamu pelajari pada kali ini ialah kemahiran tata bahasa. Jadi sementara menantikan kamu membuat persiapan, mengeluarkan buku teks dan juga kamu punya buku latihan, jom sama-sama saksikan paparan jawapan bagi aktiviti di video yang lepas. Jadi jangan ke mana-mana, buat persiapan, kita jumpa selepas ini. Kita memasuki aktiviti yang pertama. Baik, di aktiviti yang pertama ini, apa yang kita boleh lihat pada muka surat 102. Tajuk pada kali ini ialah Anak Watan Berjaya. Jadi kamu boleh lihat di muka surat 102 itu, kamu akan dapati ada 6 gambar. Gambar pertama diikuti gambar kedua, ketiga, keempat dan gambar terakhir itu gambar kelima. Jadi kita akan membaca dan meneliti setiap ayat yang diberikan berdasarkan gambar, turutan gambar yang ada pada muka surat 102 itu. Baiklah, Puan Nazimah berkongsi kisah yang boleh diteladani oleh Azrul dan Afifi. Jadi Puan Nazimah, aku rasa maknya kot Puan Nazimah ini ialah mak kepada Azrul dan Afifi. Baik, kita pergi ke gambar yang pertama. Apa yang kamu boleh lihat di situ? Gambar suasana seorang pekerja sedang masak. Ya, betul. Sedang masak. Jadi kita bacakan nombor 1 itu. Budiman anak kampung yang susah. Namun begitu, dia tidak berasa rendah diri. Dia seorang yang ringan tulang. Dia juga ada hati untuk berjaya seperti anak-anak kampung yang lain. Jadi watak dalam cerita ini ialah watak Budiman, seorang anak kampung. Anak kampung yang ingin mengejar cita-citanya dan ingin berjaya seperti anak-anak kampung yang lain. Kita pergi ke gambar yang kedua. Pada suatu hari, Budiman nekat untuk beradu nasib di luar negara. Dia makan gaji sebagai tukang masak di kapal. Dia menjadi kerjaya ini sebagai batu loncatan untuk lebih berjaya. Budiman mengambil langkah untuk pergi ke luar negara. Dia mencuba nasib di perantauan. Pekerjaan yang pertama dia bekerja sebagai tukang masak. Jadi rancangan Budiman ini bukanlah menjadi tukang masak sampai bila-bila. Dia menjadi batu loncatan untuk dia mencapai cita-citanya. Baik, kita teruskan ke gambar ketiga. Budiman membanting tulang hingga dapat membuka restoran sendiri di luar negara. Hidangan nasi lemak dan masakan tradisi Malaysia menjadi buah mulut di sana. Biarpun berjaya, beliau tidak bersikap hidung tinggi. Jadi akhirnya Budiman mencapai hajatnya, cita-citanya membuka restorannya sendiri di luar negara. Kita pernah dengar beberapa kisah di mana anak tempatan rakyat Malaysia sendiri membuka restoran di negara luar dan hasilnya sangat memberangsangkan, berjaya. Seperti mana orang Thailand datang ke Malaysia membuka restoran Thailand, kan, kita rasa masakan Thailand dan sebagainya. Begitu juga
rakyat Malaysia pergi ke luar negara membawa resepi dan juga masakan yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia ke luar negara. Cikgu pernah dengar satu kisah di mana anak tempatan itu belajar di luar negara dan mereka menjual sate. Sate jadi mendapat sambutan yang baik daripada kalangan warga asing. Mereka suka. Jadi itu sedikit lah. Kita teruskan ke gambar yang nombor 4. Beliau juga mempersembahkan seni dan budaya Malaysia di restoran. Persembahan itu membuka mata pengunjung tentang keunikan budaya tanah air. Kedengaran juga lagu-lagu asli Melayu sebagai halwa telinga mereka. Jadi Budiman ini bukan saja membawa masakan di negara kita ini ke luar negara, dia juga memperdengarkan mempersembahkan tarian-tarian dan juga lagu-lagu tradisional di Malaysia ke luar negara. Jadi mereka sedikit dapat tahu dan juga melihat pengalaman mendengar dan juga merasai budaya dari segi masakan dan juga seni budaya yang ada di Malaysia ini di luar negara. Baik, gambar terakhirnya itu gambar kelima. Warga tempatan bangga dan menerima beliau dengan tangan terbuka. Sikap beliau yang mesra dan tidak lupa daratan dihormati oleh warga Malaysia di sana. Sebagai anak dagang, beliau sedar bahawa jati diri yang kukuh perlu sentiasa disemai dalam diri. Jadi Budiman bukan dia seorang saja di luar negara. Jadi ada juga warga Malaysia yang berada di kawasan yang sama dengan Budiman. Jadi mereka turut bangga dan juga menyokong usaha Budiman ini untuk memperluaskan lagi budaya dan juga seni daripada Malaysia ke luar negara, ke peringkat antarabangsa. Itulah sedikit cerita yang disampaikan oleh Puan Nazimah kepada Azrul dan Afifi. Jadi kita boleh lihat sini di mana seorang anak tempatan yang mencuba nasib di luar negara untuk mencapai cita-citanya, kan. Dalam cerita ini dia sebagai seorang tukang masak lah, tukang masak yang membuka restoran sendiri di luar negara. Jadi kepada siapa yang mempunyai cita-cita yang lebih kurang seperti Budiman, bolehlah cuba dan juga berusaha untuk mencapai cita-cita kamu. Tiada apa yang mustahil jika kamu berusaha dengan bersungguh-sungguh, dan jangan mudah putus asa. Baiklah, itu ialah untuk aktiviti kita yang pertama. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita pergi ke aktiviti nombor 2. Jadi sebelum itu, jika kamu perasan di dalam petikan di gambar yang pertama itu ada perkataan ataupun rangkai kata yang berwarna biru. Jadi apakah maksudnya? Jadi untuk mengetahuinya, kita pergi ke aktiviti yang kedua. Sekarang ni kita akan masuki aktiviti yang kedua. Jadi aktiviti yang kedua ini, sebelum kita bincang lebih lanjut, seperti yang cikgu tanyakan tadi pada aktiviti yang pertama, apakah maksud di sebalik perkataan-perkataan yang diwarnakan warna biru itu? Jadi perkataan ataupun rangkai kata yang diwarnakan dengan warna biru itu sebenarnya ialah kata majmuk kiasan. Kata majmuk kiasan. Apakah kata majmuk kiasan ini? Jadi kamu boleh lihat di munshi cilik di bawah itu, di sebelah kotak nombor 5 itu, kata majmuk kiasan ialah kata majmuk yang bermaksud simpulan bahasa seperti rendah diri, ringan tulang dan ada hati. Kata majmuk kiasan ini ialah simpulan bahasa. Senang cakap ialah simpulan bahasa. Jadi simpulan bahasa ialah tergolong di bawah kata majmuk kiasan, kan? Kiasan tu maksudnya ada maksud lain di sebaliknya. Sebagai contoh tu, rendah diri. Rendah diri bukan maksudnya dia pendek. Bukan dirinya rendah. Tidak. Rendah diri bermaksud orang kata tidak menonjolkan diri. Tidak berbangga-bangga, tidak menunjuk-nunjuk. Jadi sentiasa rendah diri.
Rendah diri maksudnya kita nak orang anggap kita ni bukan seorang yang hebat, tidak terlalu diagung-agungkan, faham? Jadi kita sentiasa kekal seperti biasa. Itu rendah diri. Kalau kamu nak tahu maksudnya, kamu boleh buka buku simpulan bahasa yang kamu boleh tahu maksud yang lebih tepat lagi. Itu cikgu terangkan secara umum untuk kamu faham. Baiklah, untuk aktiviti yang kedua ini kamu akan mencari mencari, mengenal pasti dan bina ayat. Mengenal pasti dan bina ayat. Apa yang kamu nak kenal pasti? Ya, kamu nak kenal pasti kata majmuk kiasan yang terdapat dalam cerita yang kita baca tadi. Ya, ada yang kamu jumpa itu ada 3, tapi sebenarnya dia ada lebih daripada 3. Ada 14 kata majmuk kiasan dalam cerita tadi. 14 tu termasuk yang 3 tadilah. Jadi maksudnya kamu kena cari lagi 11. Okey? Jadi kamu boleh keluarkan buku latihan kamu. Kamu boleh tuliskan hari dan juga tarikh. Dan juga tajuk pada kali ini ialah Anak Watan Berjaya. Arahannya ada pada di bawah itu. Arahannya di aktiviti di bawah itu, mengenal pasti kata majmuk kiasan dan membina ayat menggunakan kata majmuk kiasan mengikut konteks. Mengikut konteks tu maksudnya mengikut pada maksud kata kiasan itu, kata majmuk kiasan itu. Baiklah, jadi kamu boleh tuliskan itu arahan dia. Dan juga cikgu ada bagi pembayang. Kita main permainan sikit, memudahkan kamu untuk mencari perkataan-perkataan kata majmuk kiasan itu di dalam cerita tadi. Jadi cikgu memberi pembayang pada kamu, beberapa perkataan, beberapa huruf untuk kamu lengkapkan huruf-huruf itu, dan juga kamu akan bina ayat. Selepas kamu mencari perkataan itu, kamu akan bina ayat. Cikgu tak minta lah kamu bina sampai 14 ayat. Dia akan mengambil masa yang lama. Cukup 5 ayat. 5 perkataan daripada kata majmuk kiasan itu, kamu binakan ayat. Kalau kamu faham, kamu boleh pilihlah secara rambang. Pilih je mana-mana yang kamu rasa kamu faham dan juga kamu mudah untuk bina ayat. Itulah aktiviti untuk aktiviti 2 ini. Kamu punya tugasan kamu ialah cari perkataan kata majmuk kiasan yang terdapat dalam cerita tadi dan juga bina 5 ayat daripada perkataan-perkataan kata majmuk kiasan yang kamu telah jumpa. Faham? Bagus. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kamu boleh membuat aktiviti ini sekarang. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung video. Jadi cikgu harap kamu dapat melaksanakan aktiviti pada kali ini. Daripada aktiviti 1 dan juga aktiviti 2, mudah saja cari perkataan kata majmuk kiasan dan juga kamu bina 5 ayat daripada perkataan-perkataan tersebut. Jadi minta maaf lah, cikgu suka goyang sebab cikgu baru beli kursi baru. Okey, cikgu baru beli kursi baru, jadi sedap goyang-goyang kiri kanan. Baiklah, jika ada sebarang pertanyaan dan juga cadangan, kamu boleh komen di bawah video ini ataupun video-video yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channel cikgu, channel Cikgu Izan, dan juga like serta share kepada kawan-kawan kamu yang lain supaya mereka pun boleh mengikuti video pengajaran daripada cikgu dan juga mengikuti semua aktiviti-aktiviti yang cikgu sampaikan. Akhir kata, selamat maju jaya dan juga selamat menyelesaikan semua tugasan-tugasan sepanjang pembelajaran di rumah ini. Jaga diri baik-baik dan jaga kesihatan kamu. Sekian, terima kasih. Bye.